Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam rancangan Sentang Tam. Rancangan Sentang Tam hari ni kita nak pergi ke apa? Nak pergi berjumpa dengan satu kalimah. Kita nak pergi tahu satu kalimah. La ilaha illallah ni kalimah yang penting. Penting tu penting dah, tapi cuang mana, masa mana hak kita kena penting. Tu dia. Kita kena tahu hak ni lebih penting mana. Masa ni kena penting. Kita nak maklumat kepada hari ini tu kita pergi ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kepada penonton TV MBT sebelah wilayah Jala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala awi keberkatan, rahmat, hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sedang penonton yang sedang mengikuti ruangan Witi Ciwit Muslim pada hari ini insya-Allah taala. Alhamdulillah, sebagaimana kita sudah maklum, agama kita ni agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia ni semenjak daripada keluar daripada kandungan ibu sampai masuk lubang kubur tu, tak lain tak bukan ikatan semuanya dengan agama Allah Taala. Ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, budak yang lahir daripada kandungan ibu dibearkan dulu dia dengan sorobel dulu. Dan juga bagi orang yang nak meninggal dunia, yang sedang duk tarik nyawa sebagai nanti sutai bagi dia tu, juga Islam menggalak supaya ajar kalimah. Ajar kalimah la ilaha illallah. Halaqah hari ini insya-Allah taala kita nak mai bincang, mai kecek tentang bagaimana cara nak mengajar orang yang sedang tarik nyawa. Bagaimanakah kita mengajar kalimah la ilaha illallah kepada orang yang sedang tarik nyawa untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kepada orang-orang yang beriman iaitu bil qawli thabit, dengan kalimah yang tetap, iaitu la ilaha illallah di hidup dunia dan juga di akhirat. Jadi kita kena tahulah, terutama kalau ayah kita nak mati, suami kita nak meninggal dunia, atau panggil siapa saja dalam keluarga kita, lebih-lebih lagi orang-orang mati hospital, bomo-bomo payaban hak duk dalam hong cuk cern, temu dengan kes orang nak sedang duk tarik nyawa. Bagaimanakah pihak payaban, pihak bomo yang duk rapi cop orang-orang yang duduk dalam keadaan cucun tu, apabila nampak dia tak gidah, bagaimana ke Islam nak ajar kalimah bagi dia. Di sini insya-Allah taala sedang penonton, mari sama-sama kita memahami Nabi SAW ajar kita, sebab kalimah la ilaha illallah ni kalimah sangat besar sekali. Kita orang nak masuk Islam kena mengucap, orang nak tinggal dunia pun kena kata kalimah at-tayyibah, kalimatut tauhid, panggil kalimah al-thabit, iaitu la ilaha illallah. Di sinilah Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia, akhir hidup dia, akhir nyawa dia dengan kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Allahu Akbar. Ini satu kalimah yang sangat besar, ibu bapa. Nabi SAW besar pada kita at-tahlil, la ilaha illallah. Banyakkan tahlil, banyakkan tasbih, banyakkan takbir, banyakkan tahmid. Terutama kalimah at-tahlil, la ilaha illallah. Sedang penonton, sedang pendengar yang saya hormati sekalian, sebab apa Islam galak sangat benda ni? Kerana hidup kita atas dunia ni, ibu bapa, hidup sekali ya. Kalau hidup kita tak menghargai ke atas dunia dengan cara Islam, kalimah tauhid kita tak erti, la ilaha illallah makna apa? La ilaha illallah ni anak kunci dia 7. Anak kunci la ilaha illallah 7.
Al-ilmu wal yaqinu wal inqiyadu. Nah, ilmu, yakin, patuh, taat dan lain lagi. Nah, baru boleh masuk syurga. Kita tak sekadar cukup ucap kalimah la ilallah, kita tak reti makna la ilaha illallah. Sebab tu para anbiya zaman dahulu, Nabi Nuh alaihi salam sapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajak manusia qulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Katalah kamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita. Dalam satu riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Lakinu, talqin ni, nah maknanya alimu, ajarlah, mengajarlah orang yang sedang nak mati di kalangan kamu kalimah la ilaha illallah. Sebab itu cara nak mengajar Islam ajar ibu bapa. Ulama mayatur susun kepada kita cara nak ajar kalimah. Sungguh orang itu dia tak tahu nak ajar kalimah macam mana. So ajar mucak sekali, 2 kali, 3 kali. Setengah orang itu kena buh juga Muhammad Rasulullah. Dalam kita nak ajar mucak orang ni, adakah kita buh Muhammad Rasulullah? Adakah di sana perbezaan di antara orang yang masuk Islam dengan orang nak mati? Di sini ulama ada bezalah. Ulama kata bagi orang yang nak masuk Islam, kena buh Muhammad Rasulullah. Kena buh asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagi orang yang tidak ada kalimah lagi, maka kita digalak ajar dia. Walaupun dia orang bukan Islam, sedang nak mati, dia orang bukan Islam, dia nak mati, kita kena buh Muhammadar Rasulullah. Kerana dia belum lagi ada Muhammadar Rasulullah. Dan di sini bagi orang nak mati, orang Muslim dah, orang Islam dah, ada kalimah dah, cukup la ilaha illallah saja. Tak perlu bubuh Muhammad Rasulullah. Kerana atas dasar hadis Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajalah kamu akan orang nak mati di kalangan kamu, nah, akan kalimah la ilaha illallah. Di sini cara mengajarnya, nah, maka kita mengajar sekali, kita dengar dia ibu bapa, terutama bagi orang yang saya nak pesan kepada pihak panggil orang hijau sakut dengan orang-orang yang nak mati ni, sepenga hijau nuai kupai misalnya, nah, orang hijau nuai kupai. Fok ni hijau dia nak timbik orang ke ubati, orang nak mati, orang ada cucen. Hak ni kena tahulah cara-cara nak ajar orang nak mati tu. Kadang-kadang duk celah-celah, duk bawa orang sakit nak pergi hospital, pergi mati celah tu ibu bapa. Nah, orang pelaga kereta siapa, nah nuai cucen, nuai kupai mi ambil tu celah-celah umik tu ibu bapa nak pergi hospital tu. Sebelum sampai hospital tu, itu mati tengah halal dulu. Di sinilah kita mengajar dia. Nah, bagi orang yang hijau nuai kupai. Nah, terutama orang Islam yang ada saudara kita yang berlakunya ubat tihik berat-berat, agak ternyawanya tak pergi dah. Celah-celah tu mengajarlah di atas di celah di tepi batah kah. Nah, kita mucak situ lalu. Saya pernah ibu bapa sedang penonton, saya nampak dengan mata saya sendiri 3 orang wairun. Nah, 3 orang wairun tu lakau faidan. Dia apa mata saya? Lakau faidan tu pergi pelaga dengan sutai mutu lagi, gebah habis 3 orang itu, seorang pun gebah. Saya dari ajar mucak 2 orang dari 3 orang. Hak seorang tu mati berat dah. Hak seorang tu mati dah, dia ajar mucak seorang lagi, duk tarik nyawa. La ilaha illallah. Sebab apa ibu bapa? Sebab Nabi SAW kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sekalipun dia tinggal semaya, sekalipun dia tu tak puasa, sekalipun dia tu panggil buat maksiat bukan pada syirik. Dan Allah Ta'ala pun dosa dia. Tapi setengah pendapat kata, Tuhan tu kemungkinan Allah Ta'ala duk tak kehendaki Allah Ta'ala. Kalau orang ahli dosa besar misalnya, nah orang ahli dosa besar, maka Allah Ta'ala duk tak kehendaki Allah Ta'ala. Kalau dia tu mati, nah tak ada mucak, tapi dia tu tak bersyirik dengan Allah Subhanahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun dosa dia, tapi kena masuk neraka dululah. Kena seksa dulu dalam kubur, kena masuk neraka dulu. Cuci dosa dia, baru masuk syurga. Selain daripada orang yang bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang syirik Allah Ta'ala tak ampun dosa walau bagaimanapun dia. Kerana Allah Ta'ala firman, nah,
Wa man yusyrik billah faqad habita amaluh. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tak ampun dosa yang Allah Taala ampun dosa, tak ampun dosa syirik. Tetapi Allah Taala ampun dosa selain daripada syirik. Sedang penonton, sedang pendengar, sebab tu kalimah la ilaha illallah ni kita ajar orang Islam kita cara mengajarnya tak payah. Dan kalau ayah kita duk tarik nyawa, ibu kita duk tarik nyawa, panggil di hospital, payahban, orang duk dulai, orang kuncit berat-berat tu nak ajar lah, tak payah. Cara mengajarnya ialah kita kata la ilaha illallah di telinga dia, lepas kita nanti dengar dia. Kalau dia tak berat, kalimah kita berhenti dulu. Tak usah duk ulai 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai beberapa kali. Sekali cukup. Kalau dia tu ikut kita berhenti dulu. Duk tak lama dia kecek benda lain, kita ajar mula-mula. Kerana pernah berlaku kepada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Seorang tabi'in. Abdullah bin Mubarak seorang alimun zahidun. Seorang ulama yang alim lagi zahid. Beliau ni ibu bapa sedang penonton, sedang nak mati, duk tarik nyawa. Datang seorang lelaki, mai duk ajar mucak dia. Ini sunnah Rasulullah SAW, sunnah Nabi, nampak orang tak orang gidah, kita kena ajar mucak dia. Atau orang duk panggil bobo khabar juga, kita ajar mucak dia. Tapi cara ajar mucak, Abdullah bin Mubarak ajar seorang lelaki mai ajar mucak dia. Kau tu Abdullah bin Mubarak sedang-sedang duk tarik nyawa. Maka dia ajar sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi 3 kali tu lah Abdullah bin Mubarak dia duk sedar lagi, duk khabar lagi. Dia katakan, kamu tak baik padaku. Kamu lasta tuhsin. Kamu tidak buat baik kepada aku, hei seorang lelaki. Aku takut bahawasanya kamu ni menyakiti orang Islam selepas pada aku mati ni. Iaitu apabila kamu ajarkan daku la ilaha illallah, kamu berhenti dulu. Apabila kamu ajarkan kalimah kepadaku la ilaha illallah, kamu berhenti dulu. Apabila aku ucapkan kalimah la ilaha illallah, maka cukup. Mu dengar aku sudah. Kalau aku tak kata gapo, aku kecek benda lain, ajar mula pula. Itulah panggil Abdullah bin Mubarak ajar kepada seorang lelaki yang mai ajar mucak dia. Kemungkinan ketika tu Abdullah bin Mubarak masih lagi duk boleh mikir sikit banyak, masih lagi duk sedar sikit banyak. Maka di situlah kita pun sepatutnya juga kalau mama kita, ayah kita, ibu bapa. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, orang dalam mazhab Syafi'i kita, dia kata makruh bagi orang ajar mucak duk ulang banyak kali. Makruh bagi orang ajar mucak duk ulang banyak kali kepada orang yang sedang-sedang duk tarik nyawa. Hak paling molek ajar sekali, berhenti dulu. Nanti dengarkan top rap, tutup hak dia. Kali tutup la ilallah, kita berhenti. Kalau kecek benda lain, dia erat kat lain, kita ulang ajar mucak sekali lagi pada dia. Itulah ulama-ulama besar pada kita sedang pendengar, sedang menonton. Sebab Nabi SAW pernah Nabi ajar pak dara dia, Abu Talib. Waktu mana beliau sedang Abu Talib tarik nyawa terakhir. Nabi SAW masuk. Nabi SAW masuk pada Abu Talib. Abu Talib ni seorang pak dara yang duk bela agama Islam, tapi dia tak masuk Islam. Duk bela agama Islam, duk mempertahankan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tak masuk Islam. Lalu Nabi SAW katanya, wahai pak saudaraku, katakanlah la ilaha illallah yang aku berhujah dengannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Aku akan buat hujah dengan kalimah la ilallah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Tetapi Abu Talib, ia tak dengar Nabi SAW. Dia turutkan syaitan iblis waktu nak mati. Dia mati di atas agama musyrikin. Maka Nabi SAW tu mata, di situlah Allah Ta'ala tu ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu tak sempat beri hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, Muhammad. Tetapi Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Di sinilah ulama maduk kecek pula. Kalau orang nak mati tu, boleh tak kita kata, katakanlah
La ilaha illallah. Boleh tak apa kita berkul? Di sini ada bahasa ulama. Ada bahasa ulama. Kalau ia ni orang yang agak kata, nah semua ulama kata nak buh pun tak apa, tak sebuh pun tak apa. Kalimah kul. Kul sebagaimana Nabi kata pada pak dara dia tu. Kalau orang bukan Islam, dia nak mati, boleh kita buh kul. Qul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau orang bukan Islam, kita buh Muhammadar Rasulullah. Sedang pendengar sedang penonton yang saya hormati sekalian, inilah ayat terbesarnya dalam agama Islam kita ni, cara mengajar kepada orang yang sedang-sedang nak mati. Terutamanya mati dalam kalimah at-tauhid. Maka saya serulah kepada kita semua insya-Allah, terutamanya nak amama kita mati dalam kalimah tauhid. Tidak ada benda yang paling besar sekali kita dengan mak kita, ayah kita. Nah, selain pada dia pera kita, dia didik kita. Nah, bagi anak-anak yang panggil dapat berjaya dengan jasa dua ibu bapa. Ibu bapa tak mati dengan ibu bapa ni, dia tak pernah cuk peniatri kepada kita. Dia tak cuk peniatri, tapi dia boleh buat kita cuk peniatri. Bagaimanakah kita nak balas pada ibu kita, ayah kita? Waktu dia sedang tarik nyawa terakhir, ialah kita ajar mucak pada dia. Anak sendiri ajar mucak. Nah, nampak you tarik pergi dah. Duduk hospital, awak klik rumah. Supaya mati di atas kelimah, anak itu ngajar sendiri. Hak tu paling besar sekali yang kita boleh buat baik kepada dua ibu bapa kita. Nah, bagi-bagi mama, ayah-ayah yang tik tiang, anak-anak, nah, yang panggil ibu bapa dia tik tiang tu, maka kita usahlah kelih keadaan ibu kita, ayah kita, supaya dia mucak. Nah, mati keadaan mucak, kita rasa puas hati dah. Kita rasa puas hati kalau kita ajar mucak mak kita, ajar mucak suami kita, ajar mucak isteri kita. Nah, yang dengan kita tu, itu kata kita rasa puas hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia tu duk kita sejak kecil sampai besar. Bagi orang yang duk hospital pula, nah, payabан baik hak duk rap orang hong cuk chen. Nampak tak yalah dah, kita ajar mucak. Nah, ajar mucak. Sebab itulah kita perlu panggil pihak payabан, bomo, reti cara-cara ajar dia. Supaya duk lekrak hak sunnah Nabi SAW, terutamanya bagi orang kerja cuk chen, panggil nuai kupai semua tu. Nah, perlu belajar juga cara mana kan Nabi SAW ambil berat dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana kalimah la ilallah ni, kalau kita timbang kalimah la ilallah 1 kilo, ambil semua amalan 1 kilo, berat kalimah la ilallah lagi. Besarnya kalimah la ilaha illallah. Nah, kalimah la ilaha illallah besar sekali. Sebab, nah, Allah Ta'ala buat manusia ni, Allah Ta'ala tanya kita, alastu bi rabbikum? Tidakkah aku Tuhan kamu? Waktu kita duduk di alam roh, dah Allah Ta'ala tanya kita, alastu bi rabbikum? Tidakkah aku Tuhan kamu? Kita pernah jawab, qalu bala. Ya Allah, kamu Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali kamu saja, ya Allah. Sebab itulah alhamdulillah, nah, kita dapati banyak orang yang soncai kalimah la ilallah. Banyak orang mengucap tu. Saya fatih kelih orang-orang yang tak pernah ada kalimah la ilaha illallah. Waktu dia kecek, dia mengucap, tu biar mata semua. Yang tak kalimatul fitrah. Kalimah yang sancata yang manusia nak cari kalimah ni. Nah, sebab tu Rasul-Rasul dulu diutuskan. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami utuskan setiap umat akan seorang rasul, kerja dia supaya kembali kepada Allah, tauhid kepada Allah. Nah, puja Allah Ta'ala satu saja yang tidak ada dua dan tiga. Itu di antara insya-Allah Ta'ala. Nah, maka insya-Allah mari sama-sama kita memahami kalimah la ilaha illallah. Dan lagi sikit lagi yang mana Abu Hurairah juga dia pesan pada kita seperti juga supaya kata kalimah la ilaha illallah. Para sahabat dulu kata kalimah la ilaha illallah. Ada seorang kes yang berlaku di satu negeri, ia ajar ibu dia mengucap. Nah, ibu dia tak khabar apa dah. Mata nak celak tak boleh dah. Dia duduk kat lingkungan mek dia tu, dia ajar la ilaha sutai. Waktu mek dia kata la ilallah, mati. Allah dia terbit mata. Sebab dia sudah tunai ihsan, apa panggil? Al-ihsan ila walidai, buat baik kepada dua ibu bapa, iaitu dia ajar mengucap mek dia. Nah, insya-Allah taala semoga panggil kalimah la ilallah ni kalimah yang sangat besar. Kalimah la ilallah kalimah yang kita kena belajar. Nah,
7 syarat panggil syurutu la ilaha illallah. Syurutu la ilaha illallah ada 7 syarat. Saya sebut 3. Al-ilmu wal yaqin wal inqiyad. Ilmu, kena tahu. Nah, ilmu yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Yakin. Nak yakinlah mana kalimah la ilaha illallah ni? Kita belajar kalimah la ilaha illallah nak timbul keyakinan kita kepada Allah Taala. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus tu duduk lepuk ikan. Nah, dia kata nah, panggil dalam satu doa Nabi Yunus tu ada kalimah la ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya-Allah. Nabi Yunus tu siapa kalimah ni Allah Taala terpaksa ambil Nabi Yunus tumbik daripada ikan pelawan, selamat Nabi Yunus dengan sebab ia doa dengan kalimah ni dalam lepuk ikan. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Taala. Maha suci Allah, dan aku adalah daripada orang yang zalim. Maka para malaikat duduk atas langit tu, malaikat duduk dengar kalimah ni. Ya Allah, aku dengar suara hamba-Mu dalam patak laut. Nah, duduk ucap kalimah ni. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada ikan Nun, pelawan lah, supaya kehat Nabi Yunus di tepi laut. Maka selamatnya Nabi Yunus alaihissalam dengan sebab kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu di antara insya-Allah SWT. Semoga Allah Taala beri keberkatan kepada kita. Semoga kita dapat belajar kalimah la ilaha illallah. Semoga kita berdoa kepada Allah Taala dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, hari ini insya-Allah Taala semoga kita dapat faham tentang cara nak ajar mengucap kalimah la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kita telah tahu dah maklumat kepada ustaz saat ni tu nak kata sangat penting pihak kucip, kupai ataupun bomo, hospital ataupun penutung apabila jumpa masya-Allah jumpa dengan setanakan sendiri, apabila kita jumpa orang dekat-dekat nak mati kita kena tahu dah kalimah la ilaha illallah ni sangat penting. Masa-masa tu cung-cung tu lah kena penting apabila berlaku kenderaan pelaga motosikal ataupun ikut gapa-gapa berlaku pasal ada nyawa ada sikit dah. Apabila kita nak habis nyawa ni kena ada kalimah la ilaha illallah. Nak kata kalimah ni sangat penting. La ilaha illallah ni sangat penting. Kita tahu dah pegawai kucip ataupun bomo ataupun penutung apabila kita tahu cara-cara mengucap kepada orang nak tarik nyawa yang terakhir, kita tahu dah kita boleh patibat, kita boleh buat dah apabila berjumpa dengan masyarakat, jumpa dengan masa-masa Allah tu, hari kita berjumpa, kita boleh patibat, kita boleh buat dengan kena cara-cara. Itu dia rancangan Sentang Tam hari ni. Cara ni saja sebab apa masa yang telah habis dah. Rancangan Sentang Tam kita masa depan nak jumpa dengan tajuk apa tu, kita berikuti semula dengan masa yang sama. Hari ini saya dan pegawai Sentang Tam minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.